Apa sebenarnya sampai Kerajaan Negeri Sarawak menolak secara bulat-bulat untuk rakyat Sarawak mengisi dalam sistem padu ini? Negeri-negeri Perikatan Nasional jauh lebih bekerjasama. Itu yang saya tak faham. Sewa tapak ni dulu sebulan 1,000 pasal Ramadan. Sekarang ni sebulan dah 2,500. Dia menyumbang kepada kenaikan harga barang-barang makanan di pasar Ramadan. Bagi saya bang, Bazar Ramadan ni salah kerajaan juga. Tapi bukan kerajaan mana-mana, semua kerajaan. YDPA yang di Pertuan Agong ada mengatakan bahawa menyeru dan menyarankan agar kerajaan kita honeymoon sudah tamat, fokus kepada pembangunan negara. Maidin berada dalam situasi kewangan yang amat kritikal. Cash reserve 13 juta. Jangka masa hutang liability yang perlu dibayar dalam setahun tu setakat 1.2 bilion. Parti PBBM berkuasa 17 bulan dah 300 juta. PAS ada RM3 tak? Adakah Muhyiddin bantu PAS untuk bayar hutang harakah? Yang susah-susah penyokong PAS, yang miskin-miskin penyokong PAS, yang kaya-kaya semua ini orang PBBM bang. Assalamualaikum. Apa khabar semua kepada semua peminat-peminat podcast Cakap Hub. Kita ke udara lagi dalam episod yang ke-17. Banyak persoalan-persoalan panas yang akan kita terjah, tak lain tak bukan saudara Shen Yon. Apa khabar Shen? Khabar baik bang. So soalan pertama ni Shen, pertikaian tentang sistem padu daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Shen dengar cerita ni? Ada. Apa sebenarnya sampai Kerajaan Negeri Sarawak menolak secara bulat-bulat untuk rakyat Sarawak mengisi dalam sistem padu ini? Saya tak tahu bang, sebab dia banyak teori. Teori pertama yang dikeluarkan oleh pemimpin GPS tu, dia kata terlalu banyak detail yang perlu kita isi. Itu yang pertama lah. Yang kedua dari segi keselamatan data. Sebab ada orang kata IT expert, security expert kata kita guna teknologi lama. Dan yang ketiga, ada pula teori konspirasi politik yang mengatakan sistem padu ini ada sedikit bahaya dari segi politik kerana Rafizi dia menguasai info. So mereka risau data-data ini akan dijadikan sebagai data pilihan raya dan dialgoritmkan. Faham. Dan yang keempat, kalau dari naratif pihak Kerajaan Madani pula, Iswadi Muni dia dah menerangkanlah bahawa mungkin dalam teori dia GPS tak nak, sebab GPS nak menyembunyikan pula kadar kemiskinan Sarawak yang sebenar. So dia ada banyak teori yang mana saya tak tahu bang. Soalan cepu mas, Shen dah isi belum padu? Saya dah isi tapi dia orang tak sahkan, saya tahu kenapa. Bukan saja saya, bapak saya pun begitu, editor kita pun tak dapat. Sampai dia pergi mana hari tu? Pergi ke kita memang lebih spontan. Kamu pergi mana? Gerai? Dia panggil apa? Pusat Pusat. Dia pergi ke pusat pun tak dapat sahkan. Itu salah satu lagi kelemahan padu. Kita bukan menentang padu, kita nak daftar. Artinya mungkin kelemahan kita daftar pada tarikh terakhir lah, 31. Tapi lepas kita buat KYC tu, dia tak dapat disahkan. Sekarang kita tergantung. Kita tak tahu nak buat macam mana. Okey, tapi daripada sumber yang kita dengar, objektif dan matlamat padu ni sebenarnya tuan-tuan, dia adalah untuk kita membuat satu penyasaran subsidi. Kerana lepas ini kalau kita tengok berita, subsidi akan distrukturkan semula. Daripada subsidi minyaknya akan ditarik balik, subsidi barangan elektriknya akan ditarik balik dan beberapa subsidi lain akan disusun semula. Kerana subsidi di Malaysia ni terlampau banyak, berapa puluh bilion setahun. Orang asing pun dapat, orang kaya pun dapat. Jadi kalau kita nak cerita orang kaya mendapat ni, cerita dia ialah, katakan Pak Man Tempe ni yang bawa motor dekat kampung Ulu Banat tu, satu biji motor dia boleh isi berapa liter? 3 liter Shen minyak, 4 liter petrol Shen. Kalau 4 liter petrol ni Shen isi, berapa sen sangat subsidi dia dapat? Katakan 30 sen 1 liter. Kalau kali 4 liter baru dapat RM20 subsidi. Katakan YB Pass yang pakai tadi kereta Mercedes Shen, YB Pass ni pakai kereta Mercedes ni tadi, dia boleh isi minyak dia berapa puluh liter. Katakan 50 liter. 50 liter kali 30 sen. Dia dah dapat RM15 sekali perjalanan. Itu sebab tadi, bila kita nak buat penstrukturan semula ni tadi, kita nak adilkan pembahagian tersebut. Jadi dinamakan sebagai penyasaran subsidi. Jadi bila kita semua surrender kita punya information, kita punya maklumat, jadi LHDN, agensi-agensi kerajaan yang lain, JPN, pihak percukaian dapat mengetahui status kita yang sebenar.
Adakah kita layak penerima? Adakah kita B40? Adakah kita B80? Adakah kita M40? Adakah kita T20? Kadang-kadang kita pun tak sedar. Kita tak layak, kita ambil hak orang lain. Jadi itulah sebenarnya matlamat padu ni. Tapi yang menarik ni tentang padu bang, dia mendapat pendaftaran tertinggi dalam negeri Kelantan. Kenapa? Negeri-negeri Perikatan Nasional jauh lebih bekerjasama. Itu yang saya tak faham. Mengapa saya tak tahu? Abang tahu jawapan dia? Lembah Kelang, Selangor, Kuala Lumpur sangat rendah ni pendaftaran bang. Sebab Shan, negeri-negeri Perikatan Nasional ni miskin. Bila negeri-negeri Perikatan Nasional ni miskin, mereka layak untuk mendapat bantuan subsidi dan juga B40. Sebab itulah mereka begitu ramai. Di Selangor, di negeri-negeri yang lain ni banyak sebenarnya golongan M40, sebenarnya golongan middle class. Tapi ada juga sumber mengatakan bahawa mereka yang duduk di Selangor ni banyak daripada Kelantan, tapi mereka menggunakan alamat-alamat di negeri Kelantan, di negeri Terengganu, di negeri di sebelah pantai timur. Tapi apapun, maklumat yang kita dapat daripada dalam masih lagi panas, dalam oven lagi. Sistem padu ini akan dilanjutkan dalam satu tempoh yang singkat. Maksudnya kepada sesiapa rakyat Malaysia yang masih belum mengisi, tak sempat, seperti editor kita tak sempat lagi, pihak kerajaan yang saya dengar ni, dia akan sambung. Mungkin kita buka 3 hari, 7 hari khusus kepada mereka yang tak berapa sempat lah. Cuma satu soalan saya nak lontarkan pada abang. Bayangkan kalau pada hari ini abang adalah seorang political strategist. Bayangkan saja. Nanti lepas habis soalan saya, abang fikir strategi apa yang abang akan guna. Dalam isu yang abang baru sebut tadi, sebenarnya saya setuju, saya tahu penstrukturan semua. Sambil subsidi terlalu tinggi, hutang negara tinggi, nak kurangkan defisit, kerajaan tak cukup wang dan sebagainya. Kita faham dari segi ekonomi, jangka masa panjang kan. So, contoh saja, saya tahu saya bukan. Sebab saya bukan. Contoh kalau saya seorang Islam, saya Melayu, contoh saya Perdana Menteri pada hari ini. Contoh sajalah abang kan. Saya tahu perkara-perkara yang kita sebut tadi, kita bicara tadi adalah perkara-perkara yang memang memanfaatkan, ada kebaikan supaya tak ada kebocoran dan sebagainya. Saya tahu. Cuma dari segi faktor ekonomi. Itu pun jangka masa panjang, tapi jangka masa pendek memang akan menyakitkan. So, ada lagi satu faktor bang, iaitu faktor politik. So maksud saya begini bang, adakah abang merasakan bahawa kerajaan ini terlalu rushing ataupun tergesa-gesa untuk melakukan reform dengan kadar yang terlalu pantas bang, iaitu pada masa yang sama kontrak penjawat awam bulan Februari 2024 ditamatkan, lepas tu kontrak mungkin KLPSP dan sebagainya, semua jenis subsidi dihapuskan dan sebagainya. Kita nak berjimat, jimat sini, jimat sana, semua jimat bang, sampai defisit negara nak diturunkan supaya turunkan hutang negara dan sebagainya. Kita mengehadkan kitaran wang dalam ekonomi sebab kita main defensif. Kita nak berjimat. Betul-betul dari teori ekonomi itu betul. Okay? Tapi kalau dari segi politik, sebagai seorang political strategist, adakah abang akan menasihatkan saya, contoh kalau saya Melayu dan Islam, untuk melaksanakan kesemua reform ini dalam jangka masa yang begitu singkat, begitu rushing? Sebab dari segi kesan politiknya bang, rakyat mesti marah bang. Orang semakin sempit, tak cukup wang, barang semakin mahal, kalau subsidi lagi tarik sekali lagi bang, inflasi lagi tinggi. Walaupun dari segi ekonomi itu tepat, memang betul dari segi ekonomi ni, akademi, fakta, statistik, sesuatu yang perlu dilakukan. Bukan semua orang berani lakukan sebab ini adalah tindakan-tindakan tidak popular. Tapi kalau dari segi politik, dia akan memberi ancaman dari segi undi. Sebab bukan sahaja orang Melayu akan marah, sebab orang Melayu memang majoriti ni sekarang lah kan, bukan penyokong kerajaan Madani. Tapi yang bukan Melayu ni bang, pula dari segi pola pemikiran mereka, buat masa ini mereka kerajaan Madani. Tapi kalau mengikut pemerhatian saya, bukan Melayu bang, ini yang orang Melayu tak tahu, ataupun buat-buat tak tahu, ataupun tahu dan tak tahu. Bagi orang Melayu, orang Cina penting pendidikan lah, kuasa lah, semua tipu sebenarnya bang. Orang Cina, bukan semua,
mungkin stereotip, mungkin stigma, yang kalau dalam hati mereka, benda yang paling mereka pentingkan adalah wang. Kalau wang ini semua dipotong subsidi ni, subsidi tu wang, saya rasa kalau kalangan penyokong bukan Melayu juga akan terjejas sekiranya ekonomi, perniagaan, kehidupan, gaji, kuasa beli mereka, simpanan mereka, dividen mereka, saham mereka semua tak untung bang. Saya rasa tak mustahil kalau bukan Melayu nanti tiba-tiba nak beralih pula sokong Perikatan Nasional disebabkan kededesakan ekonomi dan kewangan yang terlalu himpit. So, daripada konklusi ini terus masuk kepada soalan. Sebagai seorang political strategist, bagaimana abang nak seimbangkan perkara ini? Dan jika saya adalah Melayu dan Islam pada hari ini, dan jika bayangkan saya adalah Perdana Menteri, apakah nasihat abang kepada saya? Okey, saya tak berapa pandai lah macam Shen. Cuma saya pernah dengar satu ceramah daripada seorang tokoh hebat, nama dia Prem Rawat. Jadi daripada India ataupun Sri Lanka, saya tak berapa pasti. Dia mengatakan dalam teori politik ni dia panggil ada satu kitaran, Shen. Satu kitaran. Contoh yang dalam kita satu penggal ni, kita ada 5 tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Tahun kelima adalah tahun PRU. Jadi bermula pada tahun pertama ni, Anwar ni, betul di atas kertasnya adalah melakukan reformasi seperti mana 20 tahun perjuangan dia. Reformasi pejabat awam, reformasi institusi, reformasi polisi. Ini yang Anwar sedang buat. Perangi rasuah, struktur balik subsidi, tangkap golongan mereka yang kaut kekayaan negara. Ini yang sebenarnya yang Anwar sedang buat. Jadi kerana selepas setahun itu adalah honeymoon. Menang pilihan raya seorang Perdana Menteri, tahun pertama itu adalah honeymoon. Sekarang Anwar dah mula masuk tahun kedua. Tahun kedua adalah tahun melakukan realisasi reformasinya daripada aspek polisi-polisi perlu diubah. Ini yang Anwar buat. Cuma senario ketika PMX buat ini berdepan dengan satu cabaran ekonomi. Bertembung antara strategi di atas kertas sebagai seorang politikus yang hebat. Tahun pertama honeymoon, tahun kedua kena buat reformis, perubahan, tarik mana-mana. Sebab ada 3 tahun lagi rakyat akan memilih. Jadi emosi pada tahun kedua tu rakyat akan rasa kecewa, marah, duit tak cukup, serba-serbilah rasanya, tak berpuas hati pada kerajaan. Dan tahun ketiga, distrukturkan bahawa rakyat mula akan kekurangan duit, rakyat akan adjust dengan ekonomi dia. Dan tahun keempat adalah tahun memberi. Tahun keempat ni adalah tahun memberi. Bagi bonus, bagi duit, bagi kelonggaran, turun cukai. Kerana apa, Shen? Tahun kelima adalah tahun pilihan raya, tahun mengundi. Jadi ini teori yang Prem Rawat share kan dekat satu YouTube ni saya tengok. Jadi Anwar berada pada tahun kedua, betul. Cuma masa Anwar laksanakan, PMX laksanakan ini adalah pada waktu kepayahan ekonomi. Cuaca sedang panas, TNB naikkan elektrik. Bayangkan, Shen, orang dekat rumah sekarang buka aircon 24 jam ketika tarif elektrik sedang naik. Patutnya tangguhlah dulu. Berapa ramai, berapa puluh ribu, ratus ribu rumah di Kuala Lumpur, di Malaysia ni sekarang ni, cuaca panas di Terengganu sampai 40, cuaca panas di Kedah sampai 40, mereka ni buka aircon. Dan TNB pula naikkan harga tarif itu pada ketika ini. Di situlah antara pertembungan antara perubahan nak buat ini dengan situasi sebenar. Sebab apa, Shen? Saya faham juga pihak TNB pun. Berapa kali tangguh nak naik tarif elektrik ni sebenarnya dah berapa kali tangguh. Sekarang ni lah tiba-tiba datang pula perubahan monsun cuaca. Begitu panas di Malaysia. Jadi ini dah cabaran Datuk Seri Anwar, PMX kita. Nak strukturkan balik subsidi ketika berlakunya inflasi. Walaupun inflasi kita terkawal, tapi barang-barangan masih lagi mahal sebenarnya. Bayangkan sekarang ni betapa orang komplain dekat Pasar Ramadan. Air sampai RM8. Roti john sampai RM10. Martabak sampai RM8. Sedangkan martabak ayam itu harganya tidaklah mahal pun. Tepung barang kawalan taklah mahal pun. Daripada mana ni? Minyak tetap ambil minyak subsidi. Jadi kadang-kadang saya pun tak faham daripada faktor mana. Jadi saya turun padang, saya tanya. Rupa-rupanya kita jangan salahkan pihak kerajaan harga barang ni menyebabkan punca harga barangan naik. Tak. Kerajaan dah terbaik dah jaga harga barangan ni. Menteri KPDN semua dah terbaik dah jaga harga barang.
Rupanya naik dekat mana? Sewa tapak, Shan. Sewa tapak ni dulu sebulan 1,000 pasar Ramadan. Sekarang ni sebulan dah 2,500. Jadi bila harga tapak ni naik, sebenarnya dia menyumbang kepada kenaikan harga barang-barang makanan di pasar Ramadan. Jadi jangan salahkan kementerian ke apa. Ni dah kita kena tengok balik kerja-kerja orang PBT. Memberikan harga sewa tapak yang begitu tinggi. Sewa tapak ni, inilah sebenarnya penyumbang kepada kenaikan harga barangan. Jadi ini cabaran Anwar, Shan. Melaksanakan perubahan ini macam misalnya penjawat awam. Ketika penjawat awam sebenarnya dah lama menunggu penstrukturan gaji yang baru. Tapi tiba-tiba skim mereka ditukar. Jadi di situlah sebenarnya macam dilema. Zaman Anwar ni kita boleh katakan zaman dilema. Tun Mahathir dulu pernah buat buku Malay Dilema. Ni zaman Anwar Dilema. So pada ketika dilema inilah yang tak tahu. Kerana saya risau polisi kerajaan perpaduan pada ketika ini adalah tangan kanan membina, tangan kiri meruntuh. Itu cabaran Datuk Seri Anwar. Jadi kalau ikut teori tradition, saya akan nasihatkan hold dulu. Kerana kalau ikut atas kertas betul tahun kedua ni dan tahun keempat nanti akan curah semua bantuan. Datuk Najib pun dulu buat macam itu juga. Tapi keadaan dan cuaca tu kurang baik lah, Shan. So mungkin perkara ini perlu dibuat pada 6 bulan yang akan datang. Kerana kena kukuhkan dulu ekonomi. Kerana sekarang ni tabung haji pun dah umum dividen. ASB pun dah umum dividen. LTAT pun semua dah umum dividen. So dah nampak ada perubahan-perubahan yang baik. Tapi kalau advice saya sebagai seorang politikus, penasihat politician, kena tangguhkan dulu reformasi ini kerana kena bagi rakyat orang cakap selesa. Kerana saya juga merayu kepada Kerajaan Madani dan Kerajaan Perpaduan, kita baru je berlepas mendepani PKP. Ekonomi pun baru dibuka. Pakar-pakar ekonomi menjangkakan lepas PKP, lepas lockdown ini, 10 tahun untuk mengambil masa memulihkan ekonomi. Kita baru 4 tahun. 3 tahun ke 4 tahun. Saya rasa ini terlalu baru. Jadi perubahan-perubahan drastik ini perlulah diblendkan dengan situasi-situasi semasa. Cuma Shan, tadi ada saya cakap tentang honeymoon. Saya tertarik cerita honeymoon ni tadi. Apabila yang di Pertuan Agong bertemu dengan KPSPRM. Yang ni abang tunda lagi. Tunda lagi. Okay. Saya nak sambung aja sebab kebetulan abang berbicara tentang Bazar Ramadan. Okay. Bagi saya bang, Bazar Ramadan ni salah kerajaan juga. Tapi bukan kerajaan mana-mana. Semua kerajaan. Kerajaan PAS, kerajaan DAP, kerajaan PKR, kerajaan UMNO di semua negeri. Sebab tadi abang sebut PBT yang menaikkan sewa tapak tu. PBT itu di bawah kuasa kerajaan negeri. Betul. Itu pertama. Juga. Kedua, ada lagi satu isu yang hendak saya bongkarkan. Saya dapat daripada media Selayang Jawab. Sebab wujudnya kartel Bazar Ramadan bang. Contoh hari ini, kalau saya PBT, saya buka tender. Terbukalah siapa nak sewa mana-mana tapak. Abang kalau beli dengan saya dengan harga 2,000, nama abang berjaya, abang tak nak buat. Okay? Abang jual lesen ini, contoh kepada editor kita pada harga 10,000. Oh. Perkara ini yang berlaku. Sebab itu sampai di Kota Baru, negeri Kelantan, satu tapak sampai 10,000 pun ada. Saya tak nak cakap PAS saja bang. Kat Selangor, KL Senawang, 17,000 pun ada. Sedangkan Persatuan Penjajah Bumi Putra Wilayah Persekutuan, dia pernah mengeluarkan statistik dia dekat media pula. Tapak yang berharga 980 atau RM1,000 boleh dijual di Alibaba kan sampai RM8,000 bang. Sebab itu bang, peniaga terpaksa menaikkan harga. Apabila mereka menaikkan harga, media pula melaporkan daripada kajian, majoriti mereka nak dapat 100 sehari pun, nak untung 100 hari pun bang, susah. Dan media yang sama juga, dalam jangka waktu masa yang sama juga, ini yang pelik bang, pengemis Bazar Ramadan boleh dapat RM500 sehari. Dan pernah juga setinggi 2,300 hari bang. Bayangkan pengemis boleh dapat 500 to 2,300 a day.
ada pengemis yang bawa kereta. Honda CR-V tu. Sampai rumah kereta besar, banglo ke apa, semi-dia tak tahu isu itu. Pengemis boleh untung 500 hingga 2,300 sehari tanpa perlu untuk bayar pekerja sewa. Tapi kalau yang menjadi penjajah di tapak bazar Ramadan, pula bang, 100 sehari pun susah untuk waktu sekarang. Salah siapa bang? PBT. Mengapa PBT sebagai seorang kerajaan negeri nak mengambil kesempatan pada waktu musim perayaan bang? PBT kan kerajaan. Sedangkan tapak pasar malam, biasa kalau mereka sewa pun RM5, RM4, RM10 sehari. Kenapa bazar Ramadan perlu mereka sewa sampai beratus-ratus, ada pun beribu-ribu setiap hari bang? Melampau. Sampai Chef Amar kata untuk sediakan bazar Ramadan dia perlu belanjakan RM500,000 bang. So punca ni adalah punca kartel bazar Ramadan. Perlu disasap, perlu ditangkap. Saya tak tahu siapa, kena tanya Selayang Media. Dia yang bongkarkan. Saya cuma kongsi semula. Konsep Alibaba ini, konsep konsep Alibaba dengan konsep kartel. Dan selain daripada itu bang, PBT ni pula satu masalah. Dahlah mereka menaikkan tapak harga peniaga-peniaga semua. Sampai 30% statistik yang keluar pada tahun ni, hampir seluruh Malaysia secara purwata. Tetapi, kalau ada rakyat tempatan tak mampu nak bayar lesen ke apa, terus mereka tangkap. Sampai terpaksa berlari. Tapi, PBBT ni tak kisah siapa pun. Bang, seluruh Malaysia punya negeri ni, tak kisah parti politik mana sekali pun, apabila ada rakyat pendatang haram buat bisnes, tak mereka kacau pun. Ini lagi satu jenis kartel yang berbeza pula. Tadi kartel Alibaba warga tempatan, ini kartel Alibaba warga asing. Saya tak tahu lah apa deal dia kan, contoh PBT ataupun mana-mana broker bagi golongan pendatang haram ini buat bisnes, daripada situ dapat berapa percentage saya tak tahulah. Mungkin lah kan bang. So, selagi kartel-kartel PBT dan bazar Ramadan bang tidak diatasi, selama-lamanya harga akan terus meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, semua kerajaan negeri, tak kisah PAS, DAP, PKR, UMNO, perlu bertanggungjawab supaya mulai tahun depan sebagai pihak kerajaan negeri memberi arahan kepada PBT. Yes. Jangan naikkan harga. Ini bidang kuasa negeri. Jangan salahkan sesiapa. Jadi kerajaan. Tak kisah apa parti politik sekalipun. Jangan menyusahkan penjaja. Jangan menyusahkan rakyat. Penjaja kalau kaya, dia tak akan menjaja dekat bazar Ramadan. Dia dah buka dekat Mid Valley, KLCC. Sebab mereka miskin lah. Mereka perlu mencari sumber rezeki pada bulan Ramadan. Apabila penjajah tertekan, masyarakat pun tertekan. Nak beli, mahal. Tak beli pun susah. Beli pun susah. Betul Shan. Penjual tak jual pun susah. Jual pun susah. Itulah. Rakyat sekarang ni sedang stres Shan. Orang Melayu, orang Islam waktu bulan puasa ni sedang stres. Kerana bertembung buka puasanya, nak rayanya dan baru lepas keluar duit untuk anak sekolah, buka sekolah Shan. So ini adalah sebagai satu tekanan hidup juga kepada orang Melayu. Jadi dalam tekanan-tekanan ni Shan, orang Melayu juga saya tengok orang Islam marah waktu bulan puasa ni apabila seorang pengusaha kosmetik yang terkenal bikin ribut dengan melancarkan lagu raya yang penuh kontroversi Shan. Orang Melayu dah mula marah ni, orang Islam marah. Tekanan ekonomi, hidup tak tenangnya, nak fikir baju raya anak. Tiba-tiba dia pula boleh buat lagu yang mencemarkan kesucian bulan Ramadan dengan gaya lelaki lembut. Jadi, Shan orang bukan Islam, Shan tengok ke footage video tersebut? Apa komen Shan? Kita nak dengar komen yang neutral. Saya daripada orang Islam, lagu raya diperbuatkan seperti itu. Sebenarnya kalau sebagai seorang bukan Islam bang, saya kena jujur, saya tak boleh bukan Islam nak berlakon seolah-olah lebih Islam daripada Islam bang. Ini yang ada seorang influencer yang terkenal, iaitu saya lupa nama dia, Takib ke apa dia kata. Dia suka katakan bang,
perasan atau tidak. Saya tak tahulah dari pihak abang perasan ataupun tidak. Banyak orang yang jangan kata mualaf ataupun bukan Melayu yang convert kepada Islam. Bila dia orang convert tu, mereka jauh lebih Islam daripada Islam, terpaling Islam. Dia macam terlalu ekstrim. Sama ada benar ataupun tidak, itu terbuka untuk diperbincangkan. So sebagai seorang bukan Islam bang, saya tak bolehlah nak melihat isu ini dari sudut seorang Islam. Saya kena lihat ini dari sudut seorang bukan Islam. So kalau dalam isu berkaitan tentang isu Alif Sukri, bagi saya dia bukan isu politik pun. Pertama. Yang kedua, kita perlu pecahkan isu ini adalah isu berkaitan tentang industri hiburan. Nah, artis, kesenian dan sebagainya. So sebagai bukan Islam, saya tidak merasakanlah ada banyak isu dalam isu yang video-video dia lelaki lembut lah, kreativiti yang tidak terbatas. Itu adalah satu isu sebab saya melihat itu dari segi jenis aura, bukan aura bang, maksudnya sudut kesenian kreatif. Sebab dalam dunia artis dia berbeza dengan dunia politik bang. Politik mereka mencari populariti demi undi. Kalau ahli perniagaan mereka berfikir tentang sales, profit, keuntungan. Kalau artis mereka biasa fikir dari segi view. Strategi dia tepat atau tidak itu terpulang pada pandangan masing-masing. Sebab kebetulan pula apabila video Alif Sukri ni dikeluarkan pada 1 April, masyarakat bukan Islam juga ada kesenian yang tidak terbatas. Mungkin isu ini tidak sampailah ke masyarakat Melayu. Itu Nemvi, Namawi. Masa ingat kan? Budak ini kan? Budak lama ini yang popular dulu memang kontroversi. Naik dengan kontroversi. Kontroversi dia terbaru. Tapi kontroversi yang terbaru tak berkaitan dengan sensitiviti agama Islam. Sebab April Fool, dia buat pengumpulan seolah-olah dia mati benar. Semua orang ingat dia dah mati dah. Bagi bunga lah, bakar ini, bakar itu dengan diwana khas. So kadang-kadang artis ni cari perhatian. Cari perhatian itu yang pertama. Yang kedua, otak mereka memang nak panggil kreatif pun boleh, nak panggil gila pun boleh. So itu sudut pandangan saya lah dari segi seorang bukan Melayu terhadap isu yang melibatkan Alif Sukri. Cuma pada masa yang sama bang, isu Alif Sukri ini pula sebenarnya dia lebih kepada mencari perhatian. So semakin Ahmad Salim meminta orang untuk boycott Alif Sukri, semakin popular lah dia. Semakin tinggi engagement. Sebab dalam TikTok ke, dalam YouTube ke, dalam Facebook ke, Facebook, TikTok dengan YouTube dia tak dapat detect yang komen yang kamu komen tu puji ke, maki ke, sokong ke tak sokong. Yang mereka dapat lihat bilangan komen tu. Makin tinggi engagement dia, makin tinggi view dia, makin tinggilah nilai dia sebagai seorang artis. So saya rasa sesiapa yang bereaksi sekarang, lebih kamu bereaksi, isu ini jauh berbeza dengan Kikimat. Dia tak akan menjejaskan perniagaan Alif Sukri. Dia akan jauh lebih menguntungkan selagi mana nama dia tak kisah dia benci ke apa kan. Selagi mana orang maki dia, marah dia, tak bersetuju dengan dia, semakin tinggi engagement dia, semakin tinggilah nilai dia sebagai seorang artis. Cuma Shan, untuk yang terbaru ini, umat Islam yang nak menyambut raya ni sebenarnya rasa ini bukan kali pertama Datuk Alif Sukri ni dia buat video macam ni. Ini dah setiap tahun. Seolah-olah dia rasa dia penyanyi nombor 1 Malaysia, dia nak buat video orang tu tunggu-tunggu. Jadi video-video jelik ni ada dalam kat komen tu orang tulis jijik, geli, kerana menggunakan aksi ada sebahagian lelaki lembut dengan gaya tarian yang dianggap tidak sopan. Dan untuk makluman semua, pihak SKMM telah pun memanggil Datuk Alif sendiri dan juga YB Fazil pagi tadi ada menyatakan bahawa meminta pihak MCMC untuk menarik video tersebut demi menjaga sensitiviti kaum dan agama di Malaysia. Jadi perkara ini sebenarnya telah pun diharmonikan sebenarnya secara yang baik. Cumanya bila kita bercakap tentang Alif ni, sekarang ni nama Alif ni sangat popular dan kena berhati-hati Shan. Alif Sukri buat kontroversi tentang lagu raya. Alif Aziz pula buat kontroversi berapa kali kecurangan yang telah dibuat terhadap isteri tercinta dia Bella Astila.
Dan ada seorang lagi, Alif juga, Alif Sata ni pun popular juga dengan program subuh macam Jumaat. Jadi nama-nama Alif ni Shan sangat dikehendaki. Tapi Shan, daripada isu Alif ni tadi, kita nak melihat pula apabila Dr. Akmal minta boykot barang-barangan produk Alif Shukri. Tapi dalam masa yang sama, Dr. Akmal ni minta juga boykot Mydin kerana Mydin menyela dan tak bersetuju dengan Dr. Akmal. Jadi kenapa isu boykot, sini boykot, sana boykot, sini boykot, sana boykot ini begitu sinonim dengan Dr. Akmal? Adakah ini satu tindakan yang betul sebenarnya? Jujurnya bang, saya pun sedang terfikir-fikir penyakit apa yang terkena pada Dr. Amang ni, sebab baru-baru ni dia terlalu hot. Walaupun saya bersetuju lah dari segi strategi kan, seorang ketua pemuda UMNO perlu agresif, tapi ini agresif yang terlampau sangat. Maksudnya hampir setiap benda kat dunia ni nak boykot bang. Bos Mydin keluar bersuara aja, dia beri amaran. Kalau kamu jual stocking ke apa ke bla bla bla, kita juga akan boykot. Semua benda ni nak boykot bang. Yang terbaru pun dia ada isu macam keluar pedang ke apa. Saya tahu apa jadi dengan Dr. Amar ni bang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau balik kepada isu Mydin ni bang, jangan boykot bang. Kenapa? Sebab kedai industri peruncutan Bumiputra ni sekarang yang menguasai Mydin bang. Mydin ni kalau jatuh, susah Malaysia bang. Sebenarnya Malaysia tak kisahlah Melayu ke Cina, India. Kita nak semua orang boleh hidup, semua orang boleh buat bisnes. Dan kita jangan ikut seruan Dr. Amar untuk boykot Mydin kerana bang, saya nak kongsi bang, kalau kita lihat daripada audit account, kita kaji account Mydin, saya risau juga sebenarnya. Sebab saya risau, saya buat kajian lah bang tentang Mydin ni. Mydin berada dalam situasi kewangan yang amat kritikal, jauh lebih kritikal dan tenat berbanding dengan Starbucks yang saya bongkarkan pada episod yang lepas. Sebab bayangkan bang, Mydin ni syarikat dia dalam cash reserve mereka hanya 13 juta. Sikit. Tahun 2021 rugi. Dia laporkan rugi lebih daripada 100 lebih juta. Tahun 2022 rugi hampir 49 juta. Tahun lepas 2023 rugi hampir 40 juta. Itu yang pertama. Yang kedua bang, Mydin memiliki inventory. Maksudnya inventory barang-barangan yang tidak terjual bernilai hampir 1 bilion. Tak terjual. Itu belum lagi termasuk bang, Mydin kini untuk tahun cash reserve 13 juta. Jangka masa hutang liability yang perlu dibayar dalam setahun tu setakat 1.2 bilion. Belum tambah lagi dengan liability hutang yang perlu dibayar melebihi 1 tahun, iaitu 1.9 bilion. Kalau campur-campur, hutang dah 3.9 bilion. Belum termasuk 1 bilion barangan yang belum terjual. Kalau campur-campur bang, Mydin berhadapan dengan krisis hampir 4 hingga 5 bilion, sedangkan cash reserve mereka hanya 13 juta. Kalau boykot dilancarkan bang, berpuluh-puluhan ribu pekerja-pekerja tempatan, vendor-vendor tempatan semua akan terkesan. Jangan main-main dengan boykot, terlalu shock, ini boykot, itu boykot bang. Keseluruhan rantaian ekonomi kita akan ratnap kerana terlalu shock dan gairah nak boykot. Mydin sekarang sangat tenat bang. Itu yang situasi berlaku kepada Mydin. Jadi saya rasa ini satu pendedahan yang sangat panas dan eksklusif, kerana saya pun kali pertama juga baru tahu kalau situasi ekonomi yang begitu mencabar juga kepada pasar raya tempatan. Sebab kalau kita tengok, dulu pasar raya yang ada Mydin aja, sekarang dah ada Tesco, dah ada Lotus, kita dah ada Giant, kita dah ada banyak lagi yang begitu pelbagai, yang menyebabkan belum lagi pasar raya daripada barangan China yang jauh menjual barang yang lebih murah. Jadi saya rasa ini adalah satu persaingan yang sebenarnya akhirnya akan menekan juga kepada pengusaha-pengusaha ekonomi Bumiputra seperti Mydin ini. Cuma Shan, dalam satu keratan berita, saya nak beralih, saya terbaca apabila YDPA yang di Pertuan Agong ada mengatakan bahawa menyeru dan menyarankan agar kerajaan kita berhenti untuk tempoh honeymoon sudah tamat. Fokus kepada
pembangunan negara. Dalam pertemuan kekuatan saya dengan KPSPRM Tan Sri Azam Baki. Saya tak rasa bukan khusus kepada pembangunan negara saja, sebab dia minimum tamat ni subjektif. Pertama, mungkin dari segi ekonomi, pembangunan negara, mungkin itu nasihat kepada Kerajaan Madani. Tapi pasca apabila YDPA menitahkan tamatnya honeymoon ini, bulan madu dah tamat, tak lama kemudian dia pula berjumpa dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM, iaitu Azam Baki pula, bagi ni madu. Apa maksud dia tu? So ini bukan dari segi pembangunan, ini kemungkinan besar benarlah ramalan-ramalan abang sebelum dia ditabalkan menjadi YDPA. Episod lepas abang sedang meramalkan YDPA Sultan Johor, Sultan Ibrahim ini dia bukan calang-calang orangnya. Dia berbeza dengan majoriti sultan-sultan yang ada di negara kita sebab dia memiliki keistimewaan dan ketegasan yang jauh berbeza. Dari segi ini, kalau jumpa Ketua SPRM, mungkin bayangan yang kita dapat bayangkan ataupun kita dapat tafsirkan adalah pembasmian rasuah hingga ke lubang cacing. Tidak ada seorang pun, tak kisah kamu tun ke, ataupun YDPA pernah kata tak kisahlah usia kamu 100 tahun ke, saya tak tahu siapa 100 tahun bang, tak kisah kamu siapa, perlu ditangkap, perlu disiasat. Itu analisis pertama. Yang kedua, kebetulan rentetan daripada pemberian madu honeymoon tamat kepada Azam Baki sebagai Ketua SPRM pula, tiba-tiba kes Spanco pula dari kerajaan MOF ke kerajaan Malaysia saman Spanco. Spanco ni Tan Sri Robert Tan. Dia kroni Daim lah yang media yang laporkan. Dan apa cerita Spanco pula bang? Rupa-rupanya Spanco ni dia ada lebih banyak cerita daripada yang kita pernah berbicara dulu. Isu ni dah berlanjutan lebih daripada 30 tahun bang. Dia bermula pada tahun 1993 apabila Mahathir dengan Tun Daim berkuasa pada ketika itu. Dia beli kontrak konsensi servis kereta kerajaan kepada Spanco selama 25 tahun bang. Pertama bang, mana ada orang beri kontrak sampai 25 tahun bang? Ini highway ke bang? Biasa kalau kita sebagai kerajaan pun nak lihat prestasi, kita bagi setahun-setahun. Mahathir bagi 25 tahun. Itu isu bahagian pertama. Isu bahagian kedua pula bang, bos Spanco ini dia bukannya kepakaran dalam kereta. Sejarahnya orang panggil dia Raja Casio. Dia dalam bisnes jam tangan, nak buat kereta pula. Ini pelik. Orang yang tak ada kepakaran dalam membuat kereta diberikan kontrak oleh Mahathir 25 tahun. Pakar jam tangan servis kereta. 25 tahun bermula daripada 1993. Bahagian pertama. Bahagian kedua. Lepas tamat 25 tahun bang, pada iaitu 2018 lah tamat kontrak dia. So 2019 kerajaan pada ketika itu Pakatan Harapan lah, dia orang membuka tender terbuka. So ada 7 syarikat buat tender. Salah satu syarikat yang menang bidaan pada ketika itu adalah konsortium antara Berjaya dengan NAZA. NAZA memang terkenal lah sebagai raja industri kereta tu. Dan daripada 7 orang syarikat yang buat tender ni bang, harga NAZA datang pada harga yang kedua. Itu 700 juta, jauh lebih murah daripada harga yang ditetapkan oleh Spanco. Tapi kerajaan pada ketika itu bagilah NAZA menang sebab dia 700 juta jauh lebih murah daripada Spanco, 100 million. Tapi tahun 2020 selepas berlakunya langkah Sheraton dan pengkhianatan Muhyiddin tu untuk menumbangkan kerajaan, bila dia jadi Perdana Menteri, tiba-tiba bang, bidaan yang NAZA konsortium dengan Berjaya Group tu yang kerajaan sudah anugerahkan bagi letter of intent daripada MOF dan sebagainya pada tahun 2019, mereka menang dengan servis terbaik, harga terbaik, tak dapat projek itu. Dibatalkan ke apa tak tahu. Saya tak tahu isu itu sebab itu mereka pun saman kerajaan. Tiba-tiba
diberikan kepada Spanco, Tan Sri Robert Tan, kroni Tun Daim. Di mana kerajaan gila ke apa? Servis yang sama tetapi harganya 700 juta lebih tinggi. Kerajaan mana kat dunia ini dengan rasional akal akan bagi kontrak kepada pembida yang 700 juta jauh lebih tinggi dengan perkhidmatan yang sama? Adakah berlakunya penipuan, penyelewengan ataupun rasuah dalam isu ini bang? Tender terbuka, harga lebih tinggi dapat. Sebelum itu dah ada kontrak 25 tahun dah. Tapi itu bukan lagi masalah isu dia bang. Masalah perundangan 2019 sebelum langkah Sheraton, kontrak tu dah dianugerahkan kepada Nazar dengan berjaya. So era Muhyiddin ni, saya tak tahu bang, adakah berlakunya sakau dan sebagainya. So sebab itu kerajaan terbaharu, saya tak baca dengan detail, tak tahu kerajaan Malaysia ke MOF, dia pula saman Spanco kerana menipu kerajaan. Kes ini sekarang dibicarakan, yang lebih terperinci itu saya belum jelas dan belum tahu. Tapi kalau ikut kronologi cerita Shan ini, maksudnya ketika PKP dalam era Muhyiddin Yassin tu banyak kesalahan tata urus takbir negara di mana dibuat tanpa kelulusan parlimennya, tanpa kelulusan menterinya, dibuat atas kuasa veto yang amat bawa Perdana Menteri. Kerana ditukar kontrak, ditukar pembida, ditukar jumlah amount, ditukar tempoh konsensi tersebut. Jadi saya rasa wajarlah dalam minggu ini Tan Sri Robert Tan dihadapkan di mahkamah. Tetapi kata-kata dalam sidang media tersebut, Tan Sri Robert Tan kata beliau tidak bersalah dan beliau akan fight perkara tersebut kerana sudah berpuluh tahun beliau berbakti kepada kerajaan. Bang, bukannya honeymoon kroni Daim aja. Banyak orang. Kebetulan abang berbicara tentang Muhyiddin. Muhyiddin isu Spanco satu. Muhyiddin banyak isu bang. Kes dia sekarang yang dulu dilepaskan, dia kan dah di Jana Wibawa tu dah dikembalikan oleh Mahkamah Raya dan membenarkan kes itu untuk mula disiasat. Dan abang katalah zaman Muhyiddin yang banyak kebocoran. Zaman Muhyiddin abang yang saya kesian pada PAS. Sebab Muhyiddin menunggang kuasa dan pengaruh pada PAS, tapi wang semua dia sapu sendiri, mana ada bagi PAS. Parti PBBM berkuasa 17 bulan dah 300 juta. PAS ada RM3 tak? Adakah Muhyiddin bantu PAS untuk bayar hutang harakah? Tak. Hutang harakah tak silap saya lupa. 600,000 ke 1 juta ke 2 saya lupa. Ataupun kurang daripada itu. Tak bantu pun. Yang susah-susah penyokong PAS, yang miskin-miskin penyokong PAS, yang kaya-kaya semua ini orang PBBM bang. Semua sekarang bang, menantu dia melarikan diri, dia disabitkan bersalah. Wan Saiful lagi sekarang bang, isu terbaru dia 7 juta dalam akaun. Lepas tu Wan Saiful apabila 7 juta dalam akaun nak melepaskan diri, sekarang PBBM parti pengkhianat, DNA pengkhianat, dia nak khianat Muhyiddin. Lepas tu buat cerita. Rupa-rupanya yang cerita dia ditawarkan untuk sokong PMX adalah cerita tawaran dia sendiri. Dia yang jumpa geng-geng bogek gantang tu. Dia menawarkan diri. Suruhlah PMX lepaskan kes saya, bagi isteri saya kos pembedahan dan sebagainya. Saya sokong PMX. Ini orang PBBM semua tak boleh pakai bang. Semua pembelut, pengkhianat. Wang dan wang saja. Mereka bukan demi rakyat, bukan demi bangsa, bukan demi negara. Lepas isu PBBM, isu Muhyiddin, jangan lupa bang, satu lagi, beberapa lagi sosok-sosok negara yang sangat menarik lepas tamat tempoh honeymoon. Sebab kebetulan bang masih ingat, bulan 1 SPRM meminta Mizan dengan Mokzani Mahathir mengisytiharkan tapi masih mereka. belum isytihar lagi. Yes, bulan Februari SPRM kata bagi lagi lanjut 1 bulan. Satu bulan tu maksudnya bulan 3 lah. Kebetulan tamat bulan 3, kebetulan lah YDPA kita iaitu Sultan Rahim kata tamatnya honeymoon. Kebetulan. So maksudnya sasaran yang seterusnya kita boleh ramalkan. Mokzani, Mizan dan juga Tun Mahathir. Itu bukan saya kata bang, baru minggu lepas Mukri sendiri kata sasaran utama SPM sekarang adalah Mahathir.
Kebetulan juga selepas Mahathir keluar daripada IJN lah, YDPA Sultan Rahim memberi madu. Banyak kebetulan bang. So kebetulan ini kita akan melihatlah sepanjang tahun ini, bermula dari sekarang, banyak individu yang kita sebutkan tadi, satu persatu akan disiasat sampai ke lubang cacing. Termasuk dengan banyak kroni daim. Kroni daim sekarang bukan seorang dua, mungkin dah 3-4 kroni daim dah kena serang dah. Pertama Robert Tan, kedua minggu lepas saya bongkar tentang Datuk Seri Abah Khan. Sekarang pun dah disiasat yang isu berkaitan tentang skandal 18.8 bilion tu. Lepas tu ada 1-2 saya selalu lupa, tapi dari masa ke semasa kita akan lihat semua kroni Daim, Mahathir, Muhyiddin akan disiasat. So pendek kata Shan, dalam dunia politik yang berebut, yang menjadi ghanimah ataupun bahan rebutannya adalah harta, wang, duit, tahta. Jadi cerita duit ni takkan habis-habis Shan. Dirompak, dicuri, di mana harta rakyat yang diambil semua. So soalan terakhir, kita dah nak pun menjelang Aidilfitri, kita sedang pun beraya dalam perayaan dari rumah pergi ke rumah. Seperti biasa, Malaysia sebuah masyarakat yang pelbagai kaum. Kalau Shan di tahun baru Cina ada ampau, so hari raya Aidilfitri kita juga ada duit raya. So kita minta Shan soalan terakhir, perkongsian tentang konsep ampau duit raya ni dalam falsafah Cina apa Shan sebenarnya? Pemberi tuah, pemberi rezeki. Okey. Cuma kalau kebetulan abang berbicara tentang ampau, saya nak bangkit satu isu. Ini kebetulan aja pun. Sebab isu ni sebenarnya sensitif. Saya tak listkan dalam podcast kita hari ini, cuma kebetulan kan dah ditakdirkan. Saya nak minta pandangan abang dulu, lepas tu saya akan beri pandangan saya lah. Kita tak perlu beri political correct statement. Maksudnya kita ikut je lah apa yang kita rasakan. Sebab 2-3 minggu lepas juga ada isu ataupun yang meletup. Dia bukan isu politik, cuma dipolitikkan oleh pihak-pihak tertentu. Dia lebih kepada isu, saya pun tak tahu nak tarifkan sebagai isu apa. Sebagai contoh ni abang, apa pandangan abang apabila ada, saya lupa arahan ke undang-undang ke, detail saya tak pasti, di mana dia orang kata pada tahun ini polis-polis tu tidak boleh menerima angpau. Polis-polis tak boleh menerima duit raya. Dan Ahmad Saleh pula pada pandangannya polis boleh terima sebab dia bukan rasuah. Dia angpau. Dia ikhlas dari hati. Dia tidak dipaksa. Tapi ada yang pula kata salah etika, tidak memoral, mungkin rasuah. Isu ni abang rasa macam mana? Seharusnya kalau saya lah, atau tak harusnya? Kalau saya tak ada masalah. Kerana ampau ni dibagi tanpa ingin mengharapkan balasan. Ini lebih kepada derma, donation, kita nak bagi kepada orang, siapa yang kita nak hargai orang tersebut. Dan jumlah ampau itu pun kita menilai bagaimana orang tersebut. Kalau bagi banyak jasa orang tu, kita bagi lagi banyak duitnya. Kalau kurang, kita bagilah kurang. Ikut status, orang tua berapa, orang muda berapa, kanak-kanak berapa, saudara terdekat berapa, saudara terjauh berapa. Jadi semua ni ada peringkat-peringkat jumlahnya. Kalau dalam kalangan orang Melayu lah, dia katakan nak bagi polis ampau ni yang jaga waktu trafik, yang jaga kesesakan, no problem. Saya pula akan menimbulkan satu teori ataupun ulasan yang agak kontroversi dan sensitif. Sampai tahu ulasan dan pandangan ikhlas dari hati. Because saya bukan ahli politik. Saya bukan ahli politik mana-mana parti politik. Saya tak akan hilang sokongan. Saya nak berbicara atas faktor manusiawi dan kemanusiaan. Dan mungkin akan menyinggung pihak-pihak tertentu lah. Dan benda ini juga agak bahaya sebab dia akan mengganggu perut nasi orang-orang tertentu, orang-orang yang berkuasa. So saya akan menggunakan kaedah yang berbeza untuk menyampaikan apa yang saya cuba sampaikan. Bagi saya duit raya memang saya setujulah kan. Dia memang boleh dibenarkan. Cuma ada lagi satu isu yang berbangkit pada awal tahun inilah. Ini pendirian peribadi. Saya tahu pendirian saya silap, tapi pendirian saya silap sebab saya bukan ahli politik. Saya rasa saya nak meluahkan, so saya meluahkan. Awal tahun ini, di mana
ketua IGP dia ada mengeluarkan tak tahulah arahan baru ke apa. Saya tak kata IGP salah IGP betul, undang-undang betul, saya cuma kata pandangan saya. Di mana IO perlu cek polis-polis semua yang kat bawah ni, yang peringkat paling bawah lah, polis trafik ke, yang bawah-bawah yang bahasa roadblock kita semua tu tak boleh terima rasuah. So saya kata ini agak sensitif. So saya, macam mana saya mulakan? Pada pandangan saya bukan menyokong rasuah bang. Tak. Cuma saya berbicara bukan sebagai ahli politik. Saya berbicara sebagai seorang manusia. Mungkin saya silap. Saya tahu ini tak popular, ramai akan bantai saya nanti. Saya kasihan polis-polis dekat bawah ni bang. Sebab polis-polis yang kat bawah ni, kalau tidak silap saya tak buat kajian. Gaji mereka yang paling rendah. Tak pasti 800 ke 1,200 ke 1,500, 1,800. Sebab zaman muda saya dibesarkan, saya orang Cina. Saya dibesarkan di kampung Melayu Sijangkang. Oh, di Selangor. Darjah 1 hingga darjah 2, darjah 6. Nama cikgu tu Cikgu Suhaimi. So dalam Cikgu Suhaimi tu, sebelum dia jadi cikgu, dia dulu tu polis. So dia pernah cerita, tiap-tiap hari kan kalau dia dapat 30, 50, 100 tu, wang tu yang dia belikan untuk anak minum susu, makan, minum keluarga. Tapi saya percaya sebab 1,200, 1,500 bang. Bukan saya nak menghalalkan rasuah. Maksud saya ialah, saya kesian polis-polis kat bawah ni bang. Mereka dapat pun kadang-kadang demi sesuap nasi, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Statement saya ni agak controversial dan saya nak meluahkan lah sebab faham kan? Yang patut ditangkap tak ditangkap, yang tak patut ditangkap kau orang nak pergi tangkap. Walaupun yang kat bawah pun salah, saya tahu. Inilah aja pengakhiran saya bang. Itulah satu benda yang menarik yang Shen kongsikan ini. Mungkin benda ini pernah terjadi suatu ketika dahulu. Mungkin media melaporkan. Tapi Alhamdulillah Shen, bila sekarang ni kita dah ada Menteri Dalam Negeri yang baru, kita dah ada IGP yang baru ni, saya tengok usaha memerangi rasuah secara dalaman ini begitu giat untuk membersihkan imej polis sebenarnya. So kita bangga, kita ucap terima kasih dan tahniah kepada Menteri Dalam Negeri, kepada IGP yang bersungguh-sungguh untuk memugar imej kepolisan negara kita. Jadi soalan-soalan terakhir telah pun Shen kongsikan dengan kita semua. Cuma hari raya ini tadi berbalik kepada duit raya, jangan lupa jiran tetangga kita hulurkan bantuan, hulurkan sumbangan anak-anak kecil semua, kerana kita bagi sumbangan duit raya ini kadang-kadang boleh merapatkan ukhuwah kita. Jadi daripada kami Podcast Cakap Hub, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.